ingin berkongsi tentang belanjawan 2021 peruntukan untuk sektor kesihatan. Kerana ini sangat penting kerana ia juga disebut dan digambarkan bahawasanya belanjawan 2021 inilah belanjawan COVID-19. Kerana ini merupakan satu usaha untuk menangani wabak itu menjadi fokus utama kerajaan, terutama sekali dalam membantu rakyat yang terjejas. Jadi inilah sebenarnya kita ingin bincangkan bersama tetamu kita pada waktu ini. Kita perkenalkan Profesor Madya Dr. Baharul Abdul Hamid, Pengarah Pusat Pengurusan Penyelidikan Pusat Antarabangsa Pendidikan Kewangan Islam atau INSIAF. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, baik. Pertama sekali tentunya kita ingin beri tumpuan kepada peruntukan untuk sektor kesihatan yang dilihat akan memakan belanja yang besar juga. Kerana sekarang ni kita bukan menghadapi krisis ekonomi, tetapi krisis kesihatan adalah yang utama yang memberi impak kepada krisis ekonomi. Mukadimahnya. Okey, seperti mana kita maklum, ramai yang melihat keadaan sekarang ni sebagai satu krisis ekonomi. Tapi ramai yang telah terlupa bahawa krisis ekonomi ini sebenarnya dicetuskan oleh pandemik COVID-19. Dan pandemik COVID-19 ini telah menyebabkan satu keadaan di mana terjejasnya ekonomi kita. Jadi kita dalam dilema, yang mana satu kita nak kata dulu, adakah kita kata krisis ekonomi atau krisis kesihatan? Haruskah kita utamakan kesihatan atau haruskah kita utamakan pendapatan? Jadi saya rasa ini adalah satu ketika yang kita panggil, kita terpaksa mengambil langkah-langkah kritikal, seperti mana kita kata short term pain, long term gain. Kita selesaikan krisis kesihatan dan insya-Allah dia akan mencerna kembali dan merancakkan kembali aktiviti ekonomi. Harus kita ingat, macam kata tadi, bajet kali ini dilihat sebagai bajet pandemik. Jadi saya pasti ini adalah satu bajet yang mungkin merupakan satu bajet di luar norma. Dia mungkin satu bajet yang mempunyai satu defisit yang agak besar. Tapi ini adalah perbelanjaan yang wajib. Ini adalah perbelanjaan perlu yang kita tak boleh nak mengelak. Jadi jika kerajaan perlu meminjam, maka kita perlu meminjam. Dan saya rasa kita harus utamakan GLC atau GLIC ataupun institusi kewangan tempatan, berilah pembiayaan mudah kepada kerajaan. Dan saya ingin ulas bahawa kita jangan anggap ia sebagai perbelanjaan kesihatan. Kita anggap dia sebagai pelaburan kesihatan. Jadi kita berbelanja hari ini, dia akan memberi pulangan kepada kita pada masa hadapan, insya-Allah. Baik, untuk belanjawan 2021, kerajaan telah memberi fokus bahawa COVID-19 akan diberikan keutamaan. Ini memberi bayangan bahawa Kementerian Kesihatan dan juga kementerian yang terlibat dengan aspek perkhidmatan kesihatan ini akan mendapat peruntukan yang besar. Mungkin kita akan tahu nanti. Tapi sekiranya benar KKM akan mendapat peruntukan yang besar, agihan itu perlu diberikan bagaimana? Apa yang keutamaan perlu kita letakkan? Vaksin, pembangunan sumber manusia atau bagaimana? Satu soalan yang agak menarik. Apabila kita lihat perbelanjaan kesihatan, dan saya pasti dalam bajet ini memang diperuntukkan agak besar untuk kesihatan. Perbelanjaan ini kita boleh bahagikan kepada beberapa cabang. Yang pertama, perbelanjaan pencegahan. Pencegahan termasuklah peralatan seperti PPE dan peralatan-peralatan yang lain. Yang kedua adalah perbelanjaan rawatan. Perbelanjaan rawatan ini adalah untuk mereka yang sudah didapati positif COVID-19, seperti kemudahan wad, ICU dan sebagainya. Dan yang ketiga, yang mungkin orang terlepas pandang, saya harap ada bajet yang diperuntukkan khas untuk mental healthness. Mental healthness ini juga adalah aspek kesihatan yang agak besar. Dan ramai yang menghadapi tekanan di luar sana akibat daripada pandemik ini yang menyebabkan kekangan ekonomi, yang menyebabkan penyusutan pendapatan atau kehilangan pendapatan. Dan ini menyebabkan trauma. Dan mental healthness ini, statistik yang terakhir dikeluarkan, saya rasa kalau tak salah saya, hampir 800,000 rakyat Malaysia yang baru mengidap mental healthness ini. So saya harap ada peruntukan khas untuk mental healthness. Pencegahan, rawatan dan mental healthness. Ini adalah cabang-cabang dalam kesihatan yang harus diberi perhatian. Okey, jadi itu dia satu perkara yang penting sebenarnya, selain daripada peruntukan untuk pandemik itu sendiri, tetapi kesan daripada pandemik itu kesihatan mental. Dan satu lagi adalah banyak juga pandemik ini terkesan kepada mereka yang berada dalam usia warga emas, dan kita pun dalam fasa negara yang menua. Jadi ini antara perkara-perkara yang mungkin perlu diberi tumpuan juga. Ya, betul. Ya, warga-warga emas ataupun kita dalam proses menjadi negara tua, walaupun kita belum sampai
sampai ke peringkat seperti negara Jepun, tapi kita sudah melangkah ke arah itu. Jadi perbelanjaan harus juga diperuntukkan untuk kemudahan-kemudahan sosial untuk warga-warga emas ini. Walau bagaimanapun saya kurang bersetuju jika kita kata seperti tekanan kepada pengeluaran KWSP. Jadi KWSP ini adalah simpanan hari tua. Jadi kalau simpanan hari tua tak ada, dia akan menyebabkan tekanan yang lebih besar. Perbelanjaan untuk warga emas ini harus dilakukan oleh kerajaan dengan mengambil kira apabila warga-warga emas ini dapat diberikan perhatian yang sewajarnya, negara akan sejahtera, insya-Allah. Itulah mungkin ada yang terlupa bahawa sekarang ini memang fokus kita penyakit yang banyak diperkatakan adalah COVID-19, tapi kita juga masih lagi berdepan dengan penyakit-penyakit lain. Kita TB, sakit jantung dan sebagainya masih lagi memerlukan peruntukan yang besar. Prof. Ya, betul. Dan begitu juga disebabkan COVID-19 ini, pihak yang menyediakan kemudahan rawatan tidak dapat fokus terhadap penyakit-penyakit yang lain. Dan kita lihat kebanyakan hospital sekarang ini telah dikhususkan khas untuk pandemik COVID-19. Jadi rawatan susulan untuk penyakit-penyakit yang lain terpaksa ditangguh. Dan ini mungkin akan menyebabkan satu masalah di masa hadapan ataupun di near term ini. Dan saya memikirkan satu lagi strategi adalah mungkin memberikan pendedahan ilmu kepada masyarakat tentang bagaimana mereka untuk menyimpan di masa hadapan. Kerana kita tahu dari segi aspek kesihatan itu juga penting, kerana kalau kita masih dalam usia yang muda, kita masih lagi boleh menyimpan satu, kita boleh adakan insurans dan sebagainya untuk melindungi diri kita pada masa hari tua kita esok. Tapi bagaimana bagi mereka yang sudah berada di pertengahan jalan dan malah sudah berada dalam usia warga emas, dan adakah itu merupakan satu peruntukan yang perlu dikhususkan juga untuk kita memberikan ilmu kepada mereka tentang perkara-perkara aspek seperti ini? Ya, pendidikan ini adalah satu aspek yang agak penting. Seperti mana yang kita tahu, financial literacy ataupun kadar celik kewangan adalah amat rendah di kalangan rakyat Malaysia. Khasnya kadar celik kewangan berkenaan dengan isu-isu seperti insurans, tabungan, takaful dan sebagainya. Kerajaan ada memperkenalkan PKB40, iaitu sebuah konsep insurans yang dikhususkan khas untuk golongan B40. Namun dia tidak sampai kepada rakyat kerana pendidikan yang kurang. Dan sekarang ini ada banyak syarikat-syarikat takaful yang mengkhususkan untuk rakyat marahin dan juga warga pertengahan yang menghadapi banyak kes-kes kritikal ini. Namun pendidikan. Jadi saya rasa satu aktiviti yang menyeluruh harus dilakukan untuk menyedarkan kepada orang ramai betapa pentingnya tabungan ataupun perlu mengambil insurans atau takaful demi menjamin kesejahteraan atau kelangsungan hidup. Ya, saya setuju dengan apa yang dicadangkan oleh Hani dan juga Prof Madya sendiri. Kita perlu meningkatkan ilmu masyarakat mengenai langkah pencegahan, mengenai kepentingan kewangan, tapi kita juga perlukan satu medium untuk menyalurkan ke semua ilmu-ilmu tersebut. Dalam konteks situasi semasa COVID-19 ini, dengan pergerakan yang dihadkan, penjarakan fizikal dan sebagainya, gadget, teknologi perlu dimanfaatkan sepenuhnya. Pandangan oleh Prof bahawa peruntukan lebih besar juga perlu diberikan kepada aspek ataupun perkara-perkara berkaitan digital ini. Ya, saya setuju. Memang bukan saja digital tapi juga media-media seperti RTM dan juga media-media elektronik yang lain harus memainkan peranan yang lebih proaktif. Jadi harus mendidik dan menunjukkan betapa pentingnya tabungan dan juga perlindungan ini. Kita harus menunjukkan kes-kes yang sebenar. Bagaimana orang yang tiada tabungan dan tiada perlindungan, bagaimana mereka sengsara apabila ditimpa satu musibah. Ini adalah demi untuk menyedarkan betapa pentingnya tabungan dan perlindungan. Dan saya setuju harus diadakan satu bajet yang khusus di masih bawah kesihatan, sebab ini adalah pendidikan kesihatan. Harus diwujudkan untuk menyedarkan, untuk membimbing, untuk mendidik rakyat di luar sana. Okey, berkenaan dengan strategi jangka pendek dan juga jangka panjang, ya. Kalau disebutkan jangka pendek, tentunya dari segi aspek bantuan-bantuan yang diberikan oleh kerajaan, contohnya seperti belanjawan mini yang telah pun diberikan yang berjumlah 305 bilion ringgit, seperti di bawah pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat prihatin, dan kita ada prihatin PKS tambahan dan juga pelan jana semula ekonomi negara penjana dan juga kita prihatin yang meringankan beban hidup rakyat khususnya kepada golongan hidup di bandar. Jadi dan juga luar bandar tentunya. Jadi bagaimana sebenarnya sesuatu yang seperti ini
strategi jangka masa pendek bagi mereka yang mungkin tak memikirkan jangka masa panjang, kerana sekali lagi ilmu itu menjadikan peranan yang sangat penting. Jadi strategi yang seumpam ini adakah masih lagi rasa wajar diteruskan untuk belanjawan 2021? Okey, untuk 2021 kita adalah baru melepasi fasa kita panggil pemulihan. Ya. Dan kita akan memasuki fasa pengukuhan ekonomi. Jadi bantuan-bantuan langsung sedemikian memang terus diperlukan untuk membantu rakyat. Namun kita harus ingat, kerajaan mempunyai kantong yang terhad. Sebab untuk melakukan perbelanjaan, kerajaan perlukan pendapatan. Dan seperti mana kita tahu pada tahun ini, pendapatan kerajaan jauh merosot daripada apa yang dijangkakan. Cukai pendapatan yang dijangka 150 bilion hanya dapat dikutip 100 bilion. Royalti Petronas juga sudah menurun. Jadi rakyat harus rasional di luar sana. Rakyat yang lain harus rasional, kerajaan memerlukan duit. Jadi untuk memerlukan duit, mungkin akan ada cukai yang baru dalam bajet ini. Mungkin ada kenaikan cukai. Tapi kita harus rasional. Kita anggaplah ini sebagai satu pengorbanan. Golongan yang boleh dikatakan yang mempunyai kemewahan. Anggaplah mungkin kenaikan cukai ini dapat membantu rakyat marahin yang memerlukan. Janganlah anggap ini sebagai satu beban, tapi anggaplah ia sebagai satu pengorbanan. Okey, Abe, adakah rakyat kita rasional dalam soal ini? Balik kepada faktor pendidikan. Jadi kita harus mendidik rakyat kita bahawa kerajaan itu berbelanja bukan unlimited fund. Kerajaan juga memerlukan pendapatan. Jadi apabila pendapatan menyusut, perbelanjaan meningkat, maka kita terpaksa menaikkan cukai dan sebagainya, atau terpaksa melakukan pinjaman. Jadi harus kita faham, walaupun pinjaman kita sudah melebihi satu ratio 60% daripada GDP, tapi ini adalah pinjaman yang perlu, yang tidak dapat dielakkan. Jadi rakyat harus rasional. Yang tak rasional, kita harus didik dan bimbing. Satu analisis baru yang diberikan oleh Prof. Madya, jangkaan untuk belanjawan 2021 pada petang ini mungkin akan ada kenaikan cukai ataupun ada cukai-cukai baharu yang diperkenalkan oleh kerajaan untuk menjana pendapatan, tapi kita harapkan ianya bersasar untuk kelompok yang mungkin mampu, untuk kelompok yang benar-benar terjejas mungkin agak sukar. Walaupun kita cuba untuk rasional, tetapi memang sangat-sangat terjejas. Prof, kalau boleh kongsikan juga, selain daripada belanjawan di peringkat persekutuan, negeri-negeri juga ada belanjawannya tersendiri. Setakat yang saya tahu ada beberapa negeri termasuk negeri Selangor. Mungkin ada negeri yang bakal membentangkannya dalam tempoh terdekat ini, masih ada tempoh untuk berangka pastikan tumpuannya sama dengan apa yang diberikan oleh kerajaan persekutuan. Betul. Perbelanjaan di peringkat negeri harus selari dengan aspirasi dan hasrat kerajaan persekutuan. Kita ketepikan kepentingan politik, kita ketepikan warna politik. Apa yang kita pentingkan sekarang adalah kehidupan rakyat. Jadi pihak negeri juga harus melakukan perbelanjaan yang agak besar untuk kesihatan. Pihak negeri juga harus melakukan satu perbelanjaan yang agak besar untuk pendidikan kesihatan dan juga mental healthness, agar dia dapat meringankan beban kerajaan persekutuan sedikit dan kita dapat sama-sama mengembeling tenaga dan kita dapat mencapai aspirasi kita. Dan pihak negeri juga harus kurangkan perbelanjaan yang tidak perlu. Minta maaf kalau saya kata ada hasrat ke negeri-negeri yang nak menaikkan gaji ataupun emolumen wakil rakyat pada masa ini. Saya rasa ini adalah satu ketika yang tidak tepat. Mungkin boleh ditangguhkan. Mungkin boleh ditangguhkan. Kita buat perbelanjaan perlu dahulu. Saya pasti wakil rakyat boleh memahami hasrat rakyat. Jika rakyat sendiri pun berkorban, apa salahnya wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat untuk berkhidmat untuk rakyat? Mereka juga harus berkorban. Jadi jika tidak ada keperluan untuk membeli kenderaan-kenderaan baru, kalau kenderaan lama balik masih boleh berfungsi dengan baik, teruskan. Kita fokuskan kesihatan. Apabila kesihatan ini dapat diperbaiki, dia akan menyebabkan produktiviti kita meningkat. Produktiviti meningkat, ekonomi akan meningkat. Maka pulangannya adalah semua. Ya, okey. Dan kalau kita memberikan tumpuan terlebih dahulu kepada aspek kesihatan, bagaimana pergerakan ekonomi itu akan bergerak dengan lebih pantas? Kerana kalau kita mendahulukan yang satu, takut nanti ekonomi ini akan ketinggalan. Jadi bagaimana untuk kita mengimbanginya? Apabila kita mengutamakan kesihatan, insya-Allah kita dapat flatten the curve. Kita dapat mengawal pandemik COVID-19 daripada mempunyai
ombak ataupun wave yang baru, gelombang yang baru. Dan apabila ini dapat dikawal, sudah tentu kita tidak memerlukan MCO atau PKP. Dan apabila MCO dan PKP tidak diperlukan, maka aktiviti ekonomi dapat diperbanyakkan. Dan apabila dapat diperbanyakkan, maka domino efek dia, pendapatan dan ekonomi akan lebih rancak. Satu lagi tumpuan yang terjejas kita pada ketika ini adalah dari segi aspek pelancongan, dan kita bercakap tentang aspek kesihatan, pelancongan kesihatan juga terjejas. Dan bagaimana untuk memulihkan semua ini sedangkan sempadan kita masih lagi belum dapat dibuka kepada saya rasa buat masa ini mungkin sampai ke suku pertama atau suku kedua tahun hadapan, kita mungkin terpaksa fokuskan kepada domestik. Jadi kita utamakan permintaan domestik, kita utamakan pelancongan domestik, kita utamakan penawaran domestik, dan kita, sebab kalau kita buka pintu sempadan kita pun, kalau negara luar tak bersedia, tak guna juga. Jadi kita utamakan domestik dahulu, kukuhkan, perkasakan, dan insya-Allah kita akan bersedia apabila negara lain buka sektor antarabangsa, kita sudah bersedia. Juga. Baik, untuk rakyat di negeri-negeri yang dilaksanakan PKPB, tolonglah patuh sebab saya nak melancong ke negeri lain juga pada hujung tahun ni. Prof Madya, untuk menyelesaikan masalah COVID-19 ini bukan saja melibatkan jentera-jentera kerajaan, malah kita tahu sejak PKP dilaksanakan pun NGO juga memainkan peranan yang sangat besar. Perlu ada satu peruntukan khusus untuk kelompok ini dalam belanjawan? Ya, mungkin kena ada juga. Tapi saya lebih daripada itu, apa yang saya nak lihat di luar sana adalah organisasi-organisasi yang lain seperti Kewangan Sosial Islam, organisasi seperti Lembaga Zakat, Majlis Wakaf dan sebagainya untuk memainkan mengambil satu langkah proaktif. Sebab selama ni kalau kita lihat organisasi ini, dia menjalankan kerja dengan baik, tetapi dia masih menjalankan norma biasa. Sekarang ini keadaan luar biasa. Bila keadaan luar biasa, dia memerlukan aktiviti luar biasa. Maka Lembaga Zakat, Majlis Wakaf dan sebagainya harus bekerjasama dengan NGO ini menjalankan aktiviti-aktiviti. Mungkin aktiviti pendidikan kesihatan dapat diambil oleh mereka. Jadi dapat mengurangkan beban kepada pihak kerajaan. Mungkin dia dapat melaksanakan pembantuan ataupun untuk industri mikro dan nano seperti yang jual goreng pisang dan nasi lemak, mungkin boleh dibantu oleh institusi kewangan sosial. Kita harus berfikir di luar kotak. Jadi baru kita tengok, Lembaga Zakat dan institusi kewangan Islam memainkan peranan memperkasa dan memperkukuh aktiviti ekonomi. Jadi dia harus ke depan. This is not the time for the normal. This is a time for out of the box. Okey, baik. Jadi perkara-perkara yang Prof Madya Dr. sendiri ada melihat untuk jangka masa yang akan datang, tahun depan khususnya, perkara-perkara yang positif dan juga yang sendiri Dr. sendiri teruja untuk perhatikan dalam kesuraman ekonomi akibat daripada pandemik ini? Yang pertama sekali, saya rasa kita adalah antara negara yang menjadi contoh dalam mengawal pandemik. Sebelum ini kita dapat flatten sehingga ke single digit. Dan ialah disebabkan beberapa keadaan yang mungkin kita alpa, kita kembali dialami wave yang kedua. Namun saya dapati ada perkara-perkara positif kalau kita lihat daripada statement Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Noor Hisham yang mengatakan bahawa R0 kita atau kadar keberjangkitan kita semakin menurun. Dan ini jika dapat kita capai, insya-Allah dalam masa 3 minggu lagi kita dapat flatten the curve. Dan jika kita dapat flatten the curve untuk kali yang kedua, maksudnya negara kita adalah satu negara yang antara negara contoh yang dapat 2 kali flatten the curve dalam tempoh masa yang singkat. Dan jika ini dapat dilakukan, maka perlahan demi perlahan kita dapat merungkaikan MCO dan PKP yang ada dan kita dapat menjalankan aktiviti ekonomi seperti biasa. Namun keadaan sudah jauh berubah. Aspek kesihatan, kebersihan dan sebagainya harus dikekalkan seperti mana tempoh PKP. Seperti contoh cuci tangan, tak perlu bersalam atau apa. Kita teruskan ke aspek kebersihan ini. Jadi kita tak perlu lagi risau tentang wave atau ombak yang akan datang lagi. Baik, peruntukan akan diumumkan, inisiatif-inisiatif yang bukan melibatkan kewangan juga akan diumumkan, tapi kepentingan aspek pelaksanaan itu, Prof, sebab kita nak menggariskan matlamat, nak lindungi rakyat, kita nak
cegah COVID-19, nak pulihkan ekonomi. Tapi kalau pelaksanaan fail, maka sasaran itu maka tidak semuanya gagal. Jadi saya harapkan selain daripada bajet ini yang akan diumumkan insya-Allah pada petang ini, saya harap akan ada juga satu blueprint mengenai pelaksanaan agensi yang terlibat, tarikh ataupun timeline harus ditentukan dan harus telus. Kerajaan harus telus keluarkan kata ini adalah agensi yang terlibat di dalam melaksanakan bajet ini. Dan ini adalah timeline, ini adalah nombor dihubungi. Jadi bila ketelusan itu ada check and balance. Kalau tak guna kalau kita kata kita peruntukkan 20 bilion untuk ini, 30 bilion untuk itu tapi tak dilaksanakan secara baik. So ketelusan itu penting, blueprint itu penting, perancangan itu penting dan war-warkan kepada semua orang. Ya, dalam masa yang sama fikir juga di mana kerajaan juga perlu juga mempunyai satu mekanisme pemantauan untuk mengenal pasti impak yang wujud hasil daripada peruntukan belanjawan itu sendiri. Ini pun sangat penting sebenarnya. Ya, ini sangat penting dan ini apa yang kita panggil social impact indicator. Jadi apa yang dilakukan adalah selain mewar-warkan, kerajaan harus memantau bahawa setiap ringgit yang dibelanjakan, apakah impak yang dikesan daripada itu. Berapa ramai yang memperolehi kebaikan atau manfaat daripada situ dan apakah golongan-golongan yang dapat kita bantu. Jadi baru kita, orang yang membayar cukai pun akan rasa selesa. Dia kata cukai yang saya bayar dapat digunakan secara baik. So ketelusan dan juga war-war. Media juga harus memainkan peranan, harus menunjukkan dan selalu mengeluarkan berita-berita sebegini bahawa bajet ini telah membantu 40 keluarga menaikkan pendapatan sebanyak 10%. Kita harus ada measurement, kita harus ada indikator, baru kita ada kepuasan dan baru kita lebih berdaya saing dan berdaya maju. Baik, dan adakah ini merupakan satu belanjawan yang fleksibel juga melihat kepada situasi semasa sebab kita tak pernah lagi mendapat pandemik COVID-19 ini? Ya, saya rasa ini adalah kali pertama sebab itu saya kata ini adalah satu bajet yang kita kata one of a kind. Mungkin kita tak akan lihat lagi masa akan datang, kita tak pernah lihat sebelum ini. Satu, saya jangkakan bajet ini mempunyai defisit yang besar. Dua, saya rasa bajet ini akan disalurkan kepada aktiviti-aktiviti ataupun sektor-sektor penting seperti kesihatan, pendidikan, keselamatan dan lain-lain. Yang ketiga, kita harus lihat perbelanjaan ini adalah sebagai pelaburan yang akan memberi pulangan pada negara kita pada masa akan datang. So keseluruhan rakyat harus akur dan harus faham kenapa kita melakukan perbelanjaan ini dan kenapa tidak ada kemewahan dan sebagainya. Sebab kita kena tackle dulu. So insya-Allah saya harapkan bajet yang akan di-announce petang ini adalah seperti hasrat atau aspirasi. Sebab kita masih ada lagi krisis politik yang belum selesai. Jadi saya harap mereka dapat duduk semeja, utamakan rakyat, utamakan masa depan negara daripada kelangsungan politik mereka. Ini adalah hasrat saya kepada mereka itu. Sebab mereka itu dilantik oleh rakyat. Mereka harus berkhidmat untuk rakyat. Terima kasih. Banyak-banyak input yang cukup bermanfaat sekali untuk kita memberikan gambaran bagaimana agaknya kita ingin memastikan semua hasrat yang telah ditetapkan menerusi Belanjawan 2021 ini dapat mencapai objektif-objektifnya. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Baharudin Abdul Hamid, Pengarah Pusat Pengurusan Penyelidikan Pusat Antarabangsa Pendidikan Kewangan. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam jemaah. Okey, baik, dan kita rasa sama-sama kita semua rakyat Malaysia pastinya menanti dengan penuh